Salam sejahtera saya ucapkan. Kami daripada kumpulan PBL8 ingin membincangkan mengenai isu pengguguran di Malaysia di bawah subjek MPU 3182, falsafah dan isu semasa. Sebelum saya memulakan perbincangan, izinkan saya untuk memperkenalkan ahli kumpulan dalam PBL8. Bagi ahli pertama kita adalah Faiz bin Madsin. Seterusnya, Hashbi Sofiah Anisha binti Muhammad diikuti dengan saya sendiri, Melvin Jinab, dan seterusnya Nurul Akilah Nashwa binti Muhammad Hairul dan Sharifah Nura Syikim binti Wan Adeline. Seterusnya dengan Angel Wong Yiwen dan juga Grace Cheng Rosie, diikuti dengan Muhammad Nazirul Ikhwan bin Anwar dan Ranjita Shini Kalianan, dan akhir sekali adalah Fatin Atirah binti Ismail. Untuk pendahuluan, mari kita mengenali apakah definisi pengguguran. Pengguguran atau aborsi ialah penamatan kehamilan dengan cara penyingkiran atau pengeluaran embrio atau janin. Pengguguran tanpa intervensi pula dikenali sebagai keguguran. Di Malaysia, kebanyakan kes pengguguran adalah tidak sah dan tidak selamat kerana mempunyai akta pengguguran janin yang telah terhalang dari segi stigma agama, budaya dan sosial. Kos yang tinggi dan pendapat berbeza juga dalam profesion kesihatan juga merupakan salah satu faktor. Pengguguran yang sah hanya berlaku apabila disarankan oleh doktor untuk menjaga keselamatan fizikal dan mental ibu yang mengandung. Kejadian pengguguran serta faktor yang menyebabkan pengguguran bayi berbeza di setiap negara. Menurut Kementerian Kesihatan Malaysia ataupun KKM, kes pengguguran kandungan secara haram semakin meningkat dalam Malaysia. Justru, mari kita mengenali apakah faktor-faktor yang boleh menjurus kepada pengguguran. Antaranya adalah hubungan seks bebas mengakibatkan ramai remaja perempuan untuk hamil luar nikah dan menyebabkan berlakunya pengguguran haram. Masalah dalam keluarga seperti pergolakan dalam keluarga, pergaduhan dan perceraian memberi impak yang besar terhadap tingkah laku remaja yang boleh menyebabkan remaja terjebak dalam aktiviti pergaulan bebas dengan rakan sebaya ataupun teman lelaki mereka. Menjadi mangsa rogol juga boleh menyebabkan remaja menjurus kepada arah pengguguran secara haram. Seterusnya, hamil pada usia yang muda juga menyebabkan remaja tidak bersedia untuk memikul tanggungjawab mereka sebagai seorang ibu. Setelah kita tahu apakah maksud pengguguran dan juga faktor-faktor yang menyebabkan pengguguran, mari kita lihat pelbagai perspektif mengenai pengguguran di Malaysia. Antara perspektif tersebut adalah perspektif perundangan, perspektif agama dan juga perspektif perubatan. Tanpa melengahkan masa lagi, mari kita lihat perspektif yang pertama, iaitu perspektif agama. Di dalam negara kita yang tercinta ini, agama memainkan peranan yang penting dalam sesuatu tindakan yang diambil oleh seseorang individu. Terdapat 3 agama utama yang dianuti oleh rakyat Malaysia, iaitu agama Islam yang merangkumi 61.3% daripada rakyat Malaysia, manakala agama Buddha pula merangkumi 19.8% daripada rakyat Malaysia, dan akhir sekali adalah agama Kristian yang merangkumi 9.2% daripada rakyat Malaysia. Menurut agama Islam, para ulama telah bersepakat bahawa menggugurkan kandungan selepas berusia 4 bulan adalah dikira haram dan tidak dibenarkan kerana telah ditiupkan roh ke dalam jasad kandungan pada usia tersebut. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW daripada Ibnu Mas'ud yang bermaksud, sesungguhnya setiap daripada kamu dihimpunkan penciptaannya di dalam rahim perut ibunya selama 40 hari. Kemudian jadilah nutfah, iaitu segumpal darah selama tempoh itu juga. Kemudian jadilah alaqah, itu segumpal daging selama tempoh itu juga. Kemudian diutuskan malaikat dan tiupkan ke dalam rohnya. Berdasarkan riwayat Al-Bukhari 3208 dan juga Muslim 2643. Berdasarkan Abdul Rahman pada tahun 2019. Namun, terdapat syarat dalam agama Islam mengenai isu ini. Hukum haram boleh berubah kepada harus sekiranya janin mempunyai kecacatan atau penyakit yang mengancam nyawa ibunya. Proses pengguguran boleh dilakukan setelah mendapat nasihat daripada pakar perubatan yang berautoriti. Menurut agama Buddha pula,
Bayi dalam kandungan adalah suatu yang sangat bernilai dan sudah pun dianggap sebagai manusia meskipun belum lahir ke dunia. Oleh itu, pengguguran bayi dalam kandungan adalah dilarang sama sekali dan disifatkan sebagai pembunuhan, iaitu sebuah dosa yang sangat besar. Menurut agama Buddha, perbuatan membunuh jelas sekali melanggar sila peraturan Buddha dan membawa kepada akibat yang buruk. Lebih dari itu, agama Buddha juga mengajar bahawa aborsi disifatkan sebagai pembunuhan kerana menepati ciri-ciri membunuh. Berdasarkan agama Buddha, ciri-ciri tersebut adalah terdapat suatu makhluk hidup dan juga menyedari bahawa makhluk itu masih hidup. Seterusnya, mempunyai niat untuk menghapuskan makhluk tersebut dan melakukan tindakan untuk membunuh. Kesan akhirnya merupakan kematian makhluk itu. Menurut seorang Dalai Lama, iaitu panggilan untuk pemimpin agama Buddha, mengatakan bahawa pengguguran ialah satu perbuatan yang negatif kerana melibatkan pembunuhan. Namun, terdapat beberapa pengecualian yang membolehkan pengguguran dalam beberapa keadaan. Contohnya, anak dalam kandungan mendatangkan mudarat kepada ibu yang mengandung atau akan menyebabkan komplikasi serius semasa proses kelahiran. Menurut perspektif agama Kristian pula, tiada penjelasan yang khusus berkenaan dengan pengguguran bayi dalam kitab Bible. Namun begitu, terdapat banyak ayat yang menggambarkan Tuhan menguasai dan mengasihi nyawa, termasuklah nyawa bayi yang masih dalam kandungan dan belum lahir. Menurut kitab Kristen, Tuhan mengenali setiap insan sebelum diciptakan di dalam rahim dan juga mengiktirafkan manusia sebagai imej-Nya. Berdasarkan buku Jeremiah, Isaiah dan Genesis yang terdapat dalam buku Alkitab, Tuhan juga meletakkan aksi pengguguran bayi yang disengajakan sebagai dosa yang sama dengan pembunuhan tanpa sebab menurut buku Exodus. Tambahan lagi, terdapat larangan-larangan yang telah disebut dalam Alkitab dan ajaran Kristian, iaitu aborsi sama erti dengan menolak keadilan Tuhan, dan perbuatan tersebut merupakan kelakuan yang terkutuk serta melanggar hak asasi kemanusiaan. Oleh kerana betapa kasihnya Tuhan terhadap nyawa makhluknya telah menjadi suatu dosa yang besar dan disamakan dengan pembunuhan sekiranya seorang menggugurkan kandungannya dengan sengaja tanpa sebab yang munasabah. Baiklah, mari kita beralih kepada perspektif perundangan pula. Berdasarkan perundangan yang terletak di Malaysia, Undang-Undang Pengguguran ditubuhkan di Malaysia di bawah Kanun Keseksaan India 1871 di bawah Kerajaan Britain yang mengkriminalkan pengguguran dalam semua keadaan. Maksudnya, semua jenis pengguguran sukarela adalah haram di Malaysia, namun terdapat pengecualian tertentu berdasarkan dua pindaan dasar terhadap Seksyen 312 Kanun Keseksaan Malaysia, di mana pindaan pertama pada tahun 1971 menyatakan bahawa pengguguran dibenarkan untuk menyelamatkan nyawa seorang wanita, dan pindaan kedua pada tahun 1989 pengguguran untuk mengekalkan kesihatan fizikal dan mental seorang wanita dibolehkan. Menurut Seksyen 312, Kanun Keseksaan menyatakan bahawa sesiapa yang secara sukarela menyebabkan seorang wanita yang mengandung keguguran akan dihukum penjara selama tempoh yang boleh berlangsung sehingga 3 tahun atau dengan denda atau kedua-duanya. Dan jika wanita itu dapat merasakan pergerakan anak di dalam perut, akan dihukumkan penjara selama jangka masa sehingga 7 tahun dan juga boleh dikenakan denda. Pengecualiannya adalah bahagian ini tidak meliputi kepada pengamal perubatan yang didaftarkan di bawah Akta Perubatan 1971, iaitu Akta 50, yang menghentikan kehamilan seorang wanita sekiranya pengamal perubatan tersebut berpendapat bahawa kehamilan akan melibatkan risiko nyawa wanita hamil atau kecederaan kepada kesihatan mental atau fizikal wanita hamil lebih besar daripada kehamilan. Bagi masa yang dibolehkan untuk menggugurkan kandungan berdasarkan undang-undang, undang-undang tidak menjelaskan masa atau tahap kehamilan yang tetap yang membolehkan pengguguran dilakukan oleh pengamal perubatan. Menurut Termination of Pregnancy ataupun TOP,
yang diterbitkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia pada tahun 2012 menyatakan bahawa pengguguran boleh dilakukan pada tahap kehamilan ketika ibu mengandung tidak mampu bertahan hidup, iaitu pada 22 minggu kehamilan. Manakala, undang-undang membenarkan pengguguran dalam beberapa keadaan khas. Di bawah bahagian penduduk PBB pada tahun 1974, kajian kesuburan dan keluarga menunjukkan bahawa 71% wanita menyokong pengguguran dengan alasan rogol ataupun sumbang mahram. 54.3% wanita yang belum berkahwin menyokong pengguguran. 52.2% pula menyokong pengguguran atas sebab kesihatan. Dan akhir sekali, 34.5% menyokong pengguguran atas sebab ekonomi dan sosial. Seksyen 315 Kanun Keseksaan menyatakan bahawa suatu tindakan yang dilakukan dengan niat untuk mencegah anak dilahirkan hidup-hidup atau menyebabkannya mati setelah dilahirkan adalah suatu kesalahan, kecuali untuk tujuan menyelamatkan nyawa ibu. Untuk menyimpulkan perspektif perundangan di Malaysia, secara teknikal, pengguguran dilarang di Malaysia walaupun kehamilan adalah produk rogol dalam kes gangguan janin atau atas sebab sosioekonomi yang lain. Oleh itu, seorang wanita tidak boleh melakukan pengguguran dengan alasan lain kecuali jika nyawa ibu berada dalam keadaan yang berbahaya. Seterusnya, mari kita lihat perspektif perubatan. Perubatan dalam hal seperti pengguguran ini selalunya dipersoalkan dalam 3 perkara. Nombor 1, adakah pengetahuan perubatan menjelaskan status moral janin sebagai manusia? Yang kedua, adakah maklumat perubatan mengenai pengguguran mengesahkan bahawa prosedur ini selamat untuk wanita yang melaluinya? Yang ketiga, apakah perspektif perubatan untuk melakukan pengguguran awal berbanding lewat, terutamanya sekali tentang kontroversi mengenai pengguguran kelahiran separa? Tanpa melengahkan masa lagi, mari kita membincangkan soalan pertama, iaitu adakah pengetahuan perubatan menjelaskan status moral janin sebagai manusia ataupun tidak? Jawapan untuk soalan sebegitu berkaitan dengan status moral janin yang dicapai dengan proses yang menghubungkan fakta perubatan dengan pengalaman, nilai, kepercayaan, falsafah, persepsi makna dan hujah moral. Justru, proses sedemikian melangkaui kecekapan khas perubatan. Seterusnya, soalan keduanya adalah adakah maklumat perubatan mengenai pengguguran mengesahkan bahawa prosedur ini selamat untuk wanita yang melaluinya? Sebelum tahun 2003, sebab yang utama bagi penentangan terhadap pengguguran adalah keselamatan dari segi perubatan kepada wanita dan risiko yang akan mereka lalui pada kehamilan yang seterusnya. Selepas tahun 2003, pengguguran yang dilakukan dalam 12 minggu yang pertama dan sebelum tamatnya trimester kedua dianggap lebih selamat daripada melahirkan anak pada 9 bulan yang penuh, dan isu keselamatan kepada wanita ini tidak lagi menjadi isu pertama dalam soal pengguguran ini. Namun begitu, kesan pengguguran melalui kaedah pembedahan atau ubatan adalah sakit perut, kekejangan, loya, muntah dan cerit-berit. Selain daripada itu, terdapat juga komplikasi yang ketara seperti pendarahan, jangkitan dan kerosakan pada organ. Komplikasi berbahaya pula adalah pendarahan berat, jangkitan, pengguguran tidak lengkap, kerosakan pada serviks, parut pada lapisan uterus, lubang pada rahim, kerosakan organ dalaman, kematian, kelahiran praterma untuk kehamilan yang akan datang, dan kanser payudara. Bagi sesetengah wanita, emosi negatif ini mungkin sangat kuat dan dapat muncul dalam beberapa hari atau setelah bertahun-tahun. Bagi soalan yang ketiga pula, apakah perspektif perubatan untuk melakukan pengguguran awal berbanding lewat, terutamanya sekali tentang kontroversi mengenai pengguguran kelahiran separa? Para doktor sering mengalami lebih banyak kesukaran dengan pengguguran lewat berbanding dengan pengguguran awal kerana prosedurnya lebih sukar dilakukan pada pengguguran lewat. Sebab mengapa wanita mungkin perlu menjalani pengguguran lewat pada kehamilan, termasuk disebabkan keadaan membahayakan kesihatan ibu, kelainan janin dikenali sebagai fetal abnormalities atau undang-undang melibatkan proses pengguguran awal.
Bagi kes pengguguran kelahiran separa pula, kelahiran separa sebenarnya bukan istilah perubatan tetapi istilah politik. Ini merujuk kepada prosedur yang sangat spesifik dan jarang dinamakan pelebaran atau pengasrakan ataupun dilation and extraction, di mana sebahagian daripada janin ditarik melalui saliran kelahiran dan kemudian digugurkan. Proses ini dilakukan hanya apabila janin tidak dapat hidup di luar rahim dan biasanya ketika kesihatan ibu berada dalam bahaya, janin mempunyai penyakit serius atau kedua-duanya. Prosedur seperti itu tidak dilakukan dengan mudah dan selalu, tetapi hanya apabila janin mengalami cacat maut dan tidak akan boleh hidup, atau ibu dalam keadaan berisiko sampai membawa maut. Justru, untuk kesimpulannya, keputusan pengguguran hanya boleh dibuat dengan mempertimbangkan semua faktor dan mengambil kira nilai moral dalam hati. Justru, biarkan saya memberi penutup dan harapan bagi perbincangan kita yang berfaedah ini. Pengguguran mempunyai banyak keburukan, namun ada yang berpendapat ia juga mengandungi kebaikan. Kebaikan yang menyebabkan pengguguran dibenarkan oleh United States, Tunisia dan Austria adalah untuk mengurangkan beban kepada mangsa yang dirogol dan juga memberikan peluang kedua kepada mangsa dan juga mengawal jumlah penduduk. Perbezaan pendapat dari sudut seperti agama, liberals dan juga rakyat biasa dalam Malaysia haruslah diambil kira sebelum menubuhkan sesuatu undang-undang agar keputusan dapat memuaskan pihak majoriti. Faktor yang mengundang kepada masalah pengguguran adalah masalah sosial. Oleh kerana hal itu, masalah ini haruslah diselesaikan dengan mencari jalan penyelesaian kepada sebab yang mengundang pengguguran. Pihak kerajaan, sekolah, malah ibu bapa haruslah memberi perhatian terhadap anak-anak mereka supaya tidak terjebak dalam masalah ini. Ibu bapa perlu memantau pergerakan anak-anak, sentiasa memberikan ilmu supaya mereka tahu akan kesan masalah sosial dan juga meluangkan masa dengan mereka untuk mengelakkan anak-anak mereka daripada terjebak dalam masalah seperti ini. Terima kasih kepada para pendengar daripada kumpulan PBL 8. Sekian, terima kasih.